Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah. Dan syukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala bagi rezeki sekali lagi dapat kita hadir. Dan insya-Allah kita sambung dari surah Al-Mulk ke surat 563 daripada ayat yang ke-18 insya-Allah. Surah Al-Mulk ayat 18. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Agung, pemilik alam semesta, pencipta sekalian yang wujud. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, serta tidak ada sesuatu pun yang layak untuk dibandingkan dengannya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, semualah mereka yang beriman kepada baginda sampailah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah sekali lagi, senantiasa kita ulang dan ulang dan ulang, di mana Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah
dan taufik untuk kita baca Quran, dan kita berusaha untuk memahami maknanya, dan kita nak mengambil hidayah petunjuk daripadanya. Kerana Quran inilah sumber hidayah. Sumber hidayah cara mana? Dengan kita baca, faham dan juga amal. Saya nak rujuk pada satu video yang semalam saya tengok. Saya tak banyak tengok video. Saja tengok-tengok tu main Facebook lah, bahasa muda lah ni kan. Tiba-tiba mari ada satu video seorang ustaz ni. Ustaz ni dia famous tapi tak sebut nama dia lah. Dia kata dia ni nak tunjuk dia ni ilmunya banyak. Dia pergi sebuah sekolah tahfiz ni. Dia pergi sebuah sekolah tahfiz, dia pergi ceramah. Dia kata betul kau tidak begitu tak tahu. Tapi ada pihak sekolah katakan ni menafikan dia pergi. Ni maknanya sembang je lah. Dia cerita, dia kata dia pergi sekolah tu, budak tahfiz ni dia tanya, dalam Quran ni ada berapa juzuk dalam Quran? Dia kata mula-mula pakak tak berani nak jawab. Memang tak berani nak jawab budak, tahu belakang dah. Lepas tanya berapa juzuk, lepas tu dalam setiap juzuk ada berapa muka surat. Lepas tu daripada setiap muka surat ada berapa baris. Setiap baris tu ada berapa huruf. Dia kata bila tanya berapa huruf tu pakak tak berani. Pasal ni budak tahfiz dia kata ni. Dia kata dalamnya ilmu hak dia ngaji dengan tok guru dia ni sampai bilangan huruf dalam baris tu pun dia tahu berapa. Jadi kita duduk fikir Quran ni bukan nak suruh kira berapa. Dia kena baca, dia kena faham. Itulah maksud daripada Quran. Kita nak menghanggur Quran, kita boleh kira berapa huruf Quran. Tapi dalam masalah ibadat kita tak ambil petunjuk Quran, jadi tak ada makna. Jadi inilah sebenarnya yang kita faham, dan kita nak semua orang faham bahawa cara kita berdamping dengan Al-Quran, nombor satu sekali memang bacalah. Baca. Setiap waktu, setiap masa kalau ada peluang baca Quran, bacalah. Sebanyak mana yang kita mampu baca. Sebagaimana yang kita sebut semalam, sebahagian daripada ulama menyatakan tentang darjat dalam syurga ni sebanyak bilangan ayat Quran, berdasarkan dalam hadis Nabi SAW sebut, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan naiklah darjatmu. Sesungguhnya darjatmu atau kedudukanmu di dalam syurga setinggi sebanyak bilangan ayat yang kamu baca. Sebanyak yang dia baca. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya takunu manzilatuka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca. Kalau orang hafal, dia tak baca tak jadi juga. Lama-lama dia lupa. Ada orang tak hafal tapi banyak baca Quran. Dekat kampung saya tu, dan ada seorang tu dekat surau. Surau tu tak berapa ramai orang, tapi dia duduk tahan situ. Dialah buka surau, dialah azan, dialah qaumat, kadang-kadang dialah imam. Tapi dia kata Allah, orang lain pergi semayang, dia kata kesiannya dia semayang seorang. Ayah saya kata, dia lah paling untung. Pasal pahala dia buka masjid dapat kat dia, pahala azan pun dapat kat dia. Sambil dia tunggu orang baca, orang datang, dia pun duduk baca Quran. Kita baca Qurannya dia. Kata itulah paling untung. Orang yang baca Quran senantiasa. Satu. Yang kedua, orang yang berusaha mentadabbur makna. Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabbur, memerhatikan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Tujuan dia, bila kita faham Quran, kita tahu inti kandungan dia, kita tahu petunjuk yang ada di dalamnya. Dan inilah sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dia macam Nabi jugalah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang ni bila datang kepada Nabi, dia seronok sampai dia pun buat happy birthday kat Nabi.
Contohnya orang paling gembira dengan kedatangan Nabi siapa? Abu Lahab. Tapi dia tak ambil inti ajarannya Nabi SAW. Ada faedah tak pada Abu Lahab? Tak ada. Kalau orang tu dia sekadar sebut nama Nabi, ambil letak dalam frame gambar pula, penting frame tu letak tulisan Nabi, nama Nabi, tapi dalam kehidupan dia tidak ikut petunjuk Nabi, tak ada makna juga. Sebab tu syariat ni Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk diamalkan, untuk diikuti. Nabi SAW diutuskan kepada kita untuk diimani dan diteladani. Quran diturunkan kepada kita untuk dibaca dan difahami. Sebab tu kadang-kadang orang yang baru masuk Islam lebih arif tentang Islam daripada orang dah lama. Sebab dia sebelum masuk Islam dia baca Quran, dia fahami makna dia, dia puas hati dia masuk Islam. Berbanding orang yang lahir dari Islam, kadang-kadang dia tak kenal agama dia sendiri. Hidayah Allah ni unik lah, unik sungguh. Semalam juga satu video saya tengok seorang mu'allaf perempuan daripada barat lah, orang negara mana tak pasti, tapi dia ni asal usulnya seorang ketua kultus penyembah syaitan. Dia punya ni satu tahap dia ni sembah setan, tahap dia. Tapi Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia tu, dia rasa tak puas. Dia tak rasa tu apa panggil, tak rasa tenang, tak rasa satisfied dengan apa yang dia ada. Dia kata semua benda dalam bab menyembah setan ni dia buat belaka. Dia lah penganjurnya. Tapi akhir sekali dia terasa tak puas. Dia kita dah belajar Kristian. Daripada satu gereja, pergi satu gereja. Dia kata setiap kali dia masuk gereja dia dengar, dia rasa muka dia ni biasa duduk depan, jadi ketua kultus ni, mengajar-ajar orang sembah setan. Setakat padri duduk preach depan tu dia dengar, dia kata tak jalan ni, dia kata. Pasal dia kata mereka banyak berbohong. Tak sama apa yang ada dalam Bible dia dengan apa yang dia cakap kepada pengikut dia. Daripada satu gereja ke satu gereja dia pindah, 20 gereja dia pergi. Setiap kali dia pergi dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan apa yang padri-padri bagi tahu. Sebab dia rasa ni pembohongan. Sebagaimana dia dah buat dulu pada pengikut-pengikut dia. Sehingga akhirnya dia berkenalan dengan seorang wanita muslimah. Dia ada kawan dia muslimah. Dia berkenalan. Tapi sambung berkenalan, dia pun dah buang. Dia cerita tentang kiamat, dia cerita tentang ni cerita. Dia kata apa yang dia cerita tu sama dengan apa yang dia duk cari selama ni. Akhir sekali video tu semalam saya tengok, dia masih lagi tak pakai tudung. Dia tidak declare bahawa dia ni masuk Islam. Cuma dia ada sebut akhir video tu, dia kata dia tak declare dari sudut I'm Muslim ke apa tu, tapi di akhir tu dia kata aku rasa sekarang ni aku percaya God is one dan Muhammad is the messenger of Allah. Dia macam dah syahadah dah. Tapi kata hidayah ni uniknya hidayah Allah. Sebab apa? Bila kita baca Quran, kita faham soalan-soalan dalam hidup kita, ada jawapan dia dalam Al-Quran. Dan jadi sebab tu saya kata syukur banyak-banyak bila kita ni Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, boleh duduk baca Quran, satu, boleh juga tadabbur makna-makna Al-Quran. Dan kita jangan pernah rasa cukup puas. Sebab saya ni bukannya orang pandai sangat. Ada lagi ulama-ulama besar yang mana lepas kita belajar, anggaplah ini adalah kunci untuk kita dapatkan minat untuk baca Quran, minat untuk tadabbur. Mungkin di sana ada lagi para ulama yang boleh kita ambil ilmu Al-Quran daripadanya, tapi sama-sama kita ambil faedah. Sebab ilmu ni milik Allah. Kita sama-sama baca, sama-sama faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kita. Sebab tu juga disebut para ulama salaf, laisal ilmu bikasratir riwayah walakinnal ilma
bi kasratil khasyah, begitulah atau kama qala. Dia kata tidaklah ilmu itu dengan banyaknya mengajilah, bahasa mudah, banyaknya riwayat. Tetapi ilmu itu sebenarnya bila kita dah sampai pada rasa takut kita kepada Allah. Jadi kalau kita makin baca Quran, makin rasa takut kepada Allah, makin kita rasa kita gerun menghadapi hari kiamat, makin kita rasa kita nak memperbaiki diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Itulah ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandu kita berada di atas landasan ilmu yang benar, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita sampailah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita cerita tentang keamanan dari azab. Siapa yang boleh bagi, tak ada jaminan. Jadi wajarlah setiap daripada manusia ni rasa takut kepada Allah, dan jangan sekali-kali mereka menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata setelah tu ayat yang 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dibinasakan. Dengan demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Kesan kemurkaanku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada kita, perhatilah macam mana orang-orang yang telah menentang Allah selama ni dan mendustakan rasul-rasul yang Allah Ta'ala utuskan, bagaimana kesudahan mereka yang telah ditimpa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni satu je, tapi dalam ayat-ayat lain menghuraikan detail. Cerita Fir'aun dalam Quran, apa kesudahan dia. Cerita Namrud dalam Quran, apa kesudahan dia. Cerita kaum Ad dalam Quran, apa kesudahan dia. Kaum Thamud dalam Quran, apa kesudahan dia. Kaum Nabi Lut dalam Quran, apa kesudahannya. Semua cerita-cerita orang yang kita tahu dalam Quran yang menentang Rasul, menentang kufur dengan Allah, pengakhirannya binasa, azab. Jadi perhatilah, Allah Ta'ala kata macam tu ya. Perhati tengok, kalau tengok orang hak lawan Tuhan, mendustakan Rasul, fakaifa kana nakir. Bagaimana kesudahan mereka yang berdepan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni bila kita perhati, tak nak. Kita nak menempatkan diri kita di kalangan orang yang Allah sayang dan Allah suka. Kita tak nak duduk di kalangan orang yang Allah benci dan Allah murka. Itu kita tak nak. Sebab tu kita ni kena perhati diri kita. Di saat berlakunya sesuatu atau tempat yang Allah suka, ada tak kita di situ? Dan seandainya berlaku juga sesuatu yang Allah murka, ada tak kita di situ? Kena perhati. Janganlah kita ni mendakwa, kita ni okey. Padahal waktu sesuatu atau tempat yang Allah suka, kita tak ada padanya. Allah suka kat masjid, tengok-tengok nama kita tak senarai dalam ahli masjid. Kita tak nak. Tiba-tiba tengok-tengok nama tersenarai, ahli pergi pasar malam je. Tiap-tiap malam dia ni kerja di pasar malam je. Karaoke lagi dahsyat lah. Dia ni ahli karaoke adalah senarai. Kita kadang-kadang takut nak pergi tempat-tempat, kita takut masuk nama dalam list. Ni rajin gising ni. Saya boleh kata ke anak-anak, kalau ada budak-budak lah ni kata ajak, abah, ayah, habis dia kata, nak pergi tengoklah cerita-cerita. Nak pergi, ada sepupu-sepupu ajak pergi tengok apa cerita dekat panggung.
Kata setakat ni tak pecah rekod lagi, jangan tak ajak aja. Setakat ni nama mana-mana panggung tak ada lagi rekod kita masuk kata. Jadi jangan gia tak payah gia kata. Takut nama sebenarnya ada nama kita tak payahlah. Baik kita cari tak nama kita ni soal registration lah. Kita register kita ni pada tempat-tempat yang Allah suka. Nah, majlis ilmu ada nama kita. Kita tak tahu amalan kita ni Allah Ta'ala terima ke tak. Tapi bila diletakkan senarai ada tu kita akan dinilai. Mudah-mudahan Allah terima. Kenapa? Majlis ilmu ada dia ni. Baca Quran ada nama dia ni. Puasa ada nama dia ni. Sekurang-kurangnya nama kita ada. Saya rasa Allah Ta'ala nak terima ataupun tidak, yang tu kita harap Allah Ta'ala terimalah amalan kita. Dan sebaliknya kita takut ada tempat-tempat yang mana nak pergi tu pun mungkin masuk nama senarai sudah tiba-tiba berlaku sesuatu mati dalam tu. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Fakana nakir. Allah Taala suruh kita perhati kesudahan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awalam yarau ila at-tayri fawqahum. Allah Taala cerita kembali kekuasaan dia lagi. Nama pun surah Al-Mulk. Patutkah awalam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama'? Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Bagaimana atau siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutup sayapnya? Jadi burung tu ada waktu dia kepak, ada waktu dia tutup. Dia terbang, kepak tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi Allah Ta'ala kata, siapakah yang menjaganya ketika itu? Sehingga dia duduk atas tu tidak jatuh ke bawah. Lalu Allah Ta'ala kata, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan Allah yang Maha Pemurah dengan kekuasaannya. Melainkan Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Berarti dia waktu dia menahan tu menahan dengan sifat kasih sayangnya burung daripada jatuh. Kerana mungkin burung tu bawa macam-macam lah. Sebagaimana kita sebut semalam hadis Nabi SAW kata, burung ni kalaulah dia kita ni kalau kita bertawakal kepada Allah seperti mana tawakalnya burung, nescaya Allah bagi rezeki kepada kita seperti mana rezeki burung. Seperti kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah rezekikan kepada kita seperti mana Allah rezekikan burung. Keluar hari pagi lapar, balik kenyang. Dia bukan soal lapar kenyang saja. Soal pergi tu pun Allah Ta'ala jaga tu. Jadi tawakal burung ni duduk mana lagi? Duduk keluar daripada sarang dia lagi. Lepas tu dia sudut tawakal, ya Allah Akbar. Burung ni duduk pun tepat-tepat. Kalau kira ni tidaklah kukuh sangat, duduk di sarang-sarang. Kita tengok sarang burung tu pun begitu je. Kenapa Nabi bagi perumpamaan burung? Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu. Tapi kalau kita fikir, simpelnya burung. Rumah dia sarang macam tu je. Betul tak? Dia tak ada pun store makanan dalam, tak ada storage. Tak ada peti ais dalam sarang dia, tak ada. Anak burung pun duduk nyonya. Tiap-tiap pagi dia pergi cari, tiap-tiap harilah dia buat balik makan. Maknanya dia lah betul-betul kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi tetap saja Allah bagi rezeki kat dia. Bukan setakat tu saja, Allah tahan dia. Allah yang tahan dia duduk terbang ke mana-mana tu. Allah Ta'ala kata, perhatilah dia. Siapa yang tahan dia? Allah. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Dan sesungguhnya dia, iaitulah Allah, Maha melihat serta Maha mengetahui
akan tiap-tiap sesuatu. Innahu bikulli syai'in basir. Iaitu ai bima yuslihu kulla syai'in min makhluqatihi. Allah ni dia melihat setiap sesuatu yang baik untuk makhluk-makhluknya. Jadi dia yang susun, dia yang atur. Tinggal lagi kita ni berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita. Betul, antara doa yang kita baca pagi-pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau jadikan diri aku ni urusan aku sekelip mata. Kita tak nak kita yang jaga kita, biarlah Allah jaga kita. Walaupun tagline masa Covid tu kita jaga kita, tu untuk urusan pentadbiran saja. Dari sudut akidahnya kita kena betulkan dia, kita kata Allah jaga kita. Kena kata kita Allah jaga kita. Kita tak nak kita jaga kita, biar Allah yang jaga kita. Kita hanya ikhtiar sikit, Allah yang tahu lebih. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dia. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Maksudnya, siapakah yang akan menjadi tentera bagi kamu? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang surukum min dunir rahman, yang boleh menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Okey. Ada tak bala tentera yang boleh tolong kamu daripada Allah? Tak ada. Orang kafir ni dia berasa dia hebat, dia kuat tu, dia duk bom Palestin sedar tu. Palestin punya roket alah kecil kata orang panggil. Macam kita kat apa tu mancis jelah. Mancis. Bukan kita nak melekehkan, tapi sebenarnya roket baru ni ada satu orang jurnalis dia bagi tahu. Selama 23 tahun serangan daripada tahun 2001 sampai 2023 ni, berapa banyak roket Hamas dah pergi ke Israel? 36,000 roket. Banyak. Israel duk guna figure tu 36,000 roket. Israel berhak untuk defend diri dia. Tapi tahu dah roket dia buat daripada apa? Buat daripada baja, buat daripada air kencing. Potassium nitrate dia panggil. Dia buat komposisi, cari-cari jadilah bahan letupan. Kita boleh buat situ. Orang panggil campur-campur barang-barang yang ada di rumah. Dia bukan skala tentera. Dia skala orang panggil kalau orang ngaji sains, pemakmah ni boleh buat benda tu. Dia bukan level military punya apa panggil bahan letupan. Dia pergi tu, kalau kena kereta sebiji tu ya mungkin tak hancur pun, mungkin dia remuk gitu. Jatuh atas jalan dia pum meletup tu, dalam radius dia ni tak sampai pun 10 meter. Kecil je. Dia boleh cetuskan kebakaran, mungkin meletup bakar sikit. Tu misail yang ada pada Hamas. Walaupun 36,000, dia bilang jumlah kematian yang daripada 36,000 tu lebih kurang ada, dia sebut baru ni 69 orang. Sikit je. Berdasarkan statistik yang ada dekat Israel. Adalah lebih kurang campur setengah-setengah kata lagi, dia jumlah dia lagi ramai. Wallahu ta'ala alam. Tapi nak ayatnya sikit je. Selama 23 tahun dengan 36,000 peluru pandu Al-Qassam. Tapi dia punya bom, Israel punya bom, dia bagi satu je, habis satu hospital. 500 orang mati.
Jadi itu kesombongan yang ada mereka. Memang sombong. Sebab dia punya kelengkapan dahsyat. Dia memiliki tentera yang terkuat, hampirlah terkuat di dunia ni, dengan kelengkapan dia. Cuma Allah Ta'ala kata, kalau dia ada tentera yang kuat sekalipun, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, tentera mana yang boleh tolong dia? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Tentera mana boleh tolong dia? Jadi sebelum ni kita ni orang Islam ni, walaupun kita tak menang kat lawan dia, tak menang lawan dia lah ni, tapi keyakinan kita kepada Allah, kita kena yakin Allah lebih kuat daripada mereka. Dan inilah keyakinan yang ada. Kita tengok orang Gaza ni, Masya Allah, dia walaupun dibom gitu, masih lagi ada tersenyum, masih lagi sebut Alhamdulillah, masih lagi semangat. Pasal dia tidak melihat kepada kekuatan manusia, dia melihat kepada kekuatan dan kekuasaan Allah yang Maha Agung. Jadi walaupun kita ni lemah dari sudut kita, tapi kita memiliki Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang tidak terkalahkan. Bahasa mudah macam ahli Sayyid Fir'aun katalah, buatlah mu nak buat apa wahai Fir'aun atas dunia, membuatlah, kamu hanya boleh buat benda dunia ni je. Ahli Sayyid Fir'aun kan waktu kena tangkap, kena potong kaki dan tangan secara bersilang, sehingga disebut oleh dalam tafsir, paginya mereka ahli sihir yang kufur, petangnya mereka adalah para syuhada yang beriman. Yang pagi kena tangkap, mati, petang mati. Mereka dipotong, dibiarkan dalam keadaan begitu sampai mati. Waktu Fir'aun nak bunuh dia kata apa kepada Fir'aun? Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Buatlah, mu nak buat apa Fir'aun, kerana kamu hanya mampu untuk menghukum kami di dunia. Akhirat nanti kita bertemu dengan Allah. Siaplah kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut, kalau mu kuat pun, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Mu carilah tentera mana, bala tentera ada. Kumpullah, kalau berlakulah perang dunia. Lalu ni kita duk bimbang berlaku pula perang dunia. Mereka nak pakak dengan dia punya tu, Rusia pula nak bawa begini. Bawa tentera, peranglah, berlaku perang. Tetap saja kemenangan akhirnya akan berpihak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya duduk sebagai watak-watak yang mengisi blueprint yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Siapa-siapa pun kalau Allah Ta'ala nak shutdown dia, Allah shutdown. Bahasa mudah lah tu istilah dia. Ada orang dia tekan satu butang, habis satu hospital. Dia ingat tu kekuasaan dia. Kalau Allah kata kun, habis dia. Habis lagi. Tu keimanan yang ada pada kita. Jadi sebab tu orang beriman kepada Allah, setelah kita baca ayat-ayat tentang kekuasaan Allah, jangan pernah meragui kekuasaan Allah walau kita tak nampak depan mata. Ada orang dia jadi ragu, kenapa Allah Ta'ala tak tolong kita? Kalau betul orang Islam, kenapa orang Islam tiba-tiba ni seluruh dunia Islam ni lemah? Kita kena yakin bahawa Allah kalau nak buat boleh. Bila Allah Ta'ala tak buat, bukan kerana lemahnya Allah, tetapi kerana hikmah kebijaksanaan yang ada pada Allah, kerana dia nak tengok betapa kufurnya orang kafir, dan dia nak tengok betapa berimannya orang beriman. Tu Allah Ta'ala nak tengok kita. Sehingga akhir nanti yang Allah Ta'ala nilai bukan soal nilai kesakitan, kematian. Yang Allah Ta'ala nilai tentang bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala nak. Kalau sepanjang kita dah baca ayat Quran ni, Allah Ta'ala nak tengok keimanan kita. Dia nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang Allah Ta'ala. Dia tak kata, dia nak uji.
Jadi dia nak uji orang sombong, orang kuat diuji dengan kekuatan dia. Raja diuji dengan kekuasaannya. Orang kaya diuji dengan kekayaan hartanya. Orang cantik diuji dengan kejelitaannya. Orang yang bijak pandai diuji dengan kepintarannya. Setiap orang diuji. Orang fakir diuji dengan kemiskinannya. Orang sakit diuji dengan kepayahan dan kesakitannya. Orang yang rendah kedudukannya dalam masyarakat diuji dengan penghinaan dan status taraf hidupnya. Setiap orang ni ada ujian masing-masing. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dah bagi tahu dah. Jadi jangan pernah meragui kekuasaan Allah. Andai yang kita tengok depan mata kita tak nampak kekuasaan dia. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan dengan izin dia. Kalau Allah Ta'ala tak izin, bom pun tak meletup. Kalau Allah Ta'ala tak izin, orang pun tak boleh nak pergi perang. Semua berlaku ni Allah Ta'ala berkehendak. Tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan dengan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keyakinan kita. Dalam masa yang sama kita bersyukur di atas segala nikmat keamanan yang Allah bagi kepada kita. Yakinlah bahawa tidak ada tentera yang boleh mengalahkan Allah. Apatah lagi di akhirat nanti. Di dunia ni pun tak boleh, di akhirat nanti apatah lagi. Cuma saja bila Allah Ta'ala nak tolong, kena ada dua sifat. Satu sifat jahatnya orang penjahat. Yang kedua sifat baiknya orang baik. Maksud apa tu? Baik orang baik, jahat. Jahat betul-betul jahat. Allah Ta'ala ni dia rahmat, dia besar. Kalau jahat sikit-sikit tu Allah Ta'ala ni dia sebut dah, dia tangguhkan banyak. Dalam masa kalau orang jahat betul-betul jahat ni pun, dia nak tolong orang betul-betul baik. Nak sampai ke tahap kita kata kenapa lah tak mari bantuan seperti mana turunnya bantuan pada perang Badar. Dia kena tengok jahatnya orang jahat pada masa tu dan baiknya orang baik masa tu lagu mana. Kalau orang ni jahat, hak kena buat zalim tu tak berapa baik mana, payah juga nak mari. Betul tak? Sifat bila sahabat tanya mata Rasulullah, bila lah Allah Ta'ala nak tolong kita? Apakah sifat kita tu sudah layak untuk mendatangkan bantuan dari Allah? Allah nak tolong seperti mana Allah tolongnya Bani Israel dengan tentera Fir'aun. Sampai air laut jadi gunung. Kena Fir'aun, hak ni Nabi Musa. Padan lah. Sehingga Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Ni kalau kita ni baru level-level sikit-sikit, bak pola Tuhan tak tolong. Belum sampai masanya lagi. Tapi jangan pernah kita meragui kekuasaan Allah. Kerana Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana dalam menentukan segala-galanya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Lah ni dia tengah senang tu dia kena tipu, dia sedang ditipu, terpedaya dengan kekuatan yang ada pada mereka. Dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat. Dia tak ada rasa takut kepada Tuhan. Sebab dia boleh buat apa yang dia nak buat. Tambah-tambah Yahudi ni pelik ni orang sombong, dia sombong. Kalau orang tanya, dia tahu pokok Yahudi tu kan. Yang adalah hadis. Dia tahu apa yang akan berlaku. Dia tahu. Tapi kesombongan dia menyebabkan dia nak lawan juga. Seperti mana dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Dia tahu. Tapi kesombongan dia menyebabkan dia tak nak ikut.
Sebab tu ajaibnya, kesombongan ni pelik. Kalau dah sombong kita kata depan mata dah benda benar tak nampak juga. Jangan ada sifat sombong. Kita doa kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada kesombongan, supaya kita tidak terpedaya dengan perkara-perkara yang ada depan mata. Sebaliknya, kita yakin dan percaya kepada benda wahyu. Ni wahyu, kena duduk situ. Jangan beriman dengan pandangan mata. Bahasa. Jangan beriman dengan apa yang kita nampak. Sebaliknya, berimanlah dengan panduan wahyu. Wahyu ni dia sebut banyak benda yang kita tak nampak. Lah ni kalau cerita kepada orang kafir tentang nilai, moral, kekuasaan, kekuatan, Islam nampak lemah. Tapi kenapa orang-orang Eropah tu boleh masuk Islam? Sebab dia baca wahyu. Kalau tidak kerana wahyu, bapa dia pun tak beriman. Sebab dia dah ada macam-macam. Buku dia, universiti dia, teknologi dia ada. Tapi bila dia baca wahyu, something memang bukan daripada dunia. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung lagi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwi wa nufur. Maksud dia, dan apakah atau siapakah dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu, kekal terus dalam keadaan sombong dan angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Ballaju fi utuwin wa nufur. Mereka belaju fi utuwin, sombong, wa nufur, melarikan diri. Dia tahu tapi dia tak nak. Dia lari daripada kebenaran. Padahal tahu dah, kita beriman tidak ada yang bagi rezeki, tidak ada yang membantu melainkan Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu perumpamaan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maksudnya, maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu terjatuh, tersungkur di atas mukanya. Okey? Sama keadaannya dengan orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata. Sama ke tak orang jalan betul dengan orang jalan yang tersungkur? Tak sama. Allah bagi perumpamaan ni, satu, hidup di dunia jalan siratal mustaqim, makna kita hidup di atas jalan syariat ni tak sama dengan orang yang hidup di atas jalan sesat. Tak sama. Cara kita hidup, cara kita makan, cara kita minum, cara kita berkahwin, cara kita tidur, cara kita berniaga, cara kita berjiran tetangga, cara kita hormati, cara kita taat kepada ibu bapa, semua tak sama dengan cara orang kafir. Bila kita mati, cara kita uruskan jenazah pun lain-lain. Tak sama. Itu dunia, akhirat lagi tak sama. Bila Allah Ta'ala sebut mukibban ala wajhihi, berjalan dalam keadaan tersungkur di wajahnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh sahabat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ayat Quran sebut Allah akan membangkitkan mereka berjalan di atas wajah mereka. Berjalan sungkur. Dan mereka berjalan atau diseret ke neraka dalam keadaan wajah mereka di tanah. Macam mana keadaan? Bila sahabat bila dengar hadis ni, bila dengar ayat ni, sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah,
kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim. Macam mana Allah boleh, atau macam mana manusia boleh dibangkitkan dan berjalan di atas wajah. Sahabat pun pelik, macam mana Nabi SAW tak jawab cara dia berjalan. Nabi jawab kekuasaan Tuhan yang mampu memperjalankannya dengan kaki, maka Tuhan itulah yang akan memperjalankannya dengan muka. Macam mana? Pasti akan berlaku. Pasal apa? Jangan fikir cara jalan tu, kena fikir Tuhan yang memperjalankan mereka. Allah Maha Berkuasa. Al-Mulk ni cerita gimari nak ingatkan kita kepada yang Maha Berkuasa. Jadi bila soalan orang tanya Nabi, macam mana berjalan atas kaki? Nabi tak jawab. Dia jalan dengan terheruk, kau sengit, kau gapo gini. Kaki duk atas, kau muka duk bawah, kau jalan mengesok macam ulat, kau macam mana? Tak. Kalau dalam kartun jalan dengan muka ni macam pacak dia jadi. Duk jalan begitu. Kalau kartun, kartun tunjuk. Kita tak bayang dia macam mana dia berjalan, kita tak boleh nak bayang. Cuma kita kata ke kasut. Nabi soalan ni pernah ditanya Nabi, macam mana berjalan? Nabi tak jawab, dia berjalan macam pacak. Nabi tak jawab macam tu. Padahal kalau ikut soalan, bila sahabat tanya macam mana manusia dibangkitkan di atas wajah, kalau orang tanya kita, mungkin kita akan jawab sifat berjalan tu. Kita berjalan macam pacak jalan. Jalan macam ular berjalan. Jalan macam mana? Guling-guling. Tapi Nabi tak jawab soalan tu. Bila orang tanya Nabi, bagaimana manusia dibangkitkan dengan wajah? Nabi jawab, bukankah Allah yang memperjalankan dia dengan kaki, mampu memperjalankan dia dengan wajah? Apa ada sudut Nabi nak ajar kepada kita apa? Tauhid, keimanan kepada Allah. Jangan nak fikir lagu mana ni. Hak ni nombor 2. Nombor 1 sekali mungkin kena fikir yang memperjalankan mereka adalah Allah. Mungkin kena takut kepada dia. Betul lah ni, kajian sains mana-mana orang cerdik pandai. Selama dia angle dia kaji sains tu tak kembali kepada Allah, dia akan tenggelam dalam kesesatan. Kita duk kaji bab tu, kaji ni. Di mana Allah? Sepatutnya bila kita makin lama kita ngaji, makin kita takut kepada Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan kita takut kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, dan kita berlindung daripada sifat-sifat kekufuran, kemunafikan, dan kita juga berlindung dari kemurkaan Allah yang Maha Agung lagi Maha keras azabnya di akhirat sana. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.